Menarik 10. Belanjawan 2021 yang dibentangkan pada Jumaat memperlihatkan keprihatinan kerajaan dalam membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat apabila masih mengekalkan beberapa program subsidi utama yang mendukung daya tahan ekonomi negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, antaranya program penstabilan harga minyak masak dengan peruntukan RM400 juta serta program pengedaran barang perlu gas petroleum cecair dan community drumming yang meningkat sebanyak RM50 juta berbanding belanjawan 2020 kepada RM200 juta. Turut dikekalkan ialah program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan dengan peruntukan meningkat RM20 juta kepada RM40 juta, subsidi tepung gandum, kegunaan AM RM40 juta dan program beli barangan buatan Malaysia RM20 juta. Kerajaan Sarawak sentiasa menghargai peranan media sebagai rakan kongsi dalam pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri turut menghargai peranan media sebagai barisan hadapan semasa pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2020 di Kuching pada Jumaat. Anugerah Kewartawanan Kenyalang pada tahun ini merupakan edisi ke-32 dalam memberi penghargaan kepada industri kewartawanan di Sarawak. Sebanyak 540 penyertaan telah diterima tahun ini yang tertinggi sejak ia dianjurkan berbanding 320 penyertaan pada 2019. Belanjawan 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz diagihkan secara adil kepada rakyat. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, belanjawan itu dapat membantu rakyat dalam menghadapi bencana COVID-19 selain ia banyak memberi insentif terhadap mereka yang terjejas oleh wabak itu. Tambahnya, dengan adanya peruntukan yang telah disediakan, ia sedikit sebanyak membantu pembangunan infrastruktur yang kian rancak membangun di negeri itu. Belanjawan 2021 turut memperuntukkan sebanyak RM41 juta bagi program Hak Adat Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Pergerakan Wanita PBB N40 Kabong dan N45 Repok pada Sabtu telah menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Hilir Sungai Pala, Kabong. Sumbangan itu diberikan kepada mangsa dari 3 buah rumah yang musnah dalam kebakaran terbabit. Sumbangan berupa wang tunai, makanan dan pakaian. Kejohanan bola sepak antara kelab Sarawak yang dijadualkan berlangsung pada tahun ini ditunda ke tahun depan. Pengelola kejohanan tersebut, Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, bertindak demikian berikutan kebimbangan peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Menurut Presidennya Datuk Posa Majais, pihaknya terpaksa menganjakkan kejohanan terbabit pada tahun 2021 dan akan mencari tarikh sesuai yang akan diumumkan kelak. Memetik akhbar tempatan, Posa berkata, objektif penganjuran kejohanan Piala Sarawak ini bertujuan untuk mengetengahkan bakat-bakat muda Sarawak yang mungkin mampu diserap ke peringkat yang lebih tinggi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengadakan mesyuarat 2 hala bersama-sama Menteri dari Brunei Darussalam secara atas talian di Wisma Sumber Alam pada Sabtu. Intipati mesyuarat itu membincangkan mengenai isu caj keluar masuk yang dikenakan kepada pelawat yang memasuki negara tersebut melalui pintu masuk negara Brunei. Selain itu, mesyuarat yang berlangsung hampir 2 jam itu juga membincangkan isu pandemik COVID-19, imigresen, perdagangan dan lain-lain. Mesyuarat itu dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II Negara Brunei Darussalam, Datuk Seri Dr. Awang Muhammad Alim Liu Abdullah, dan Menteri Hal Ehwal Luar Negara II Negara Brunei Darussalam, Datuk Seri Awang Eriwan Pehin Datu Pekerma Jaya Muhammad Yusof. Tempoh pemberian elawan mencari pekerjaan di bawah sistem insurans pekerjaan akan dilanjutkan selama 3 bulan untuk tahun depan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sebanyak RM150 juta diperuntukkan untuk tujuan itu yang dijangka
memanfaatkan 130,000 pencari pekerja. Pada masa ini, eluan mencari pekerjaan ini diberi selama 6 bulan dengan kadar layak menuntut 80% untuk bulan pertama dan beransur-ansur berkurangan kepada 30% gaji. Kerajaan akan membuat tempahan awal vaksin COVID-19 menerusi peruntukan 3 bilion ringgit yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 pada Jumaat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, vaksin berkenaan yang dibangunkan di luar negara dijangka diperoleh pada 3 bulan pertama tahun depan. Katanya vaksin itu perlu diluluskan oleh Kementerian Kesihatan sebelum tempahan dilakukan. Dalam pembentangan Belanjawan 2021 pada Jumaat, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan komited mendapatkan vaksin COVID-19, antaranya melakukan penyertaan COVID-19 vaksin SS dengan jangkaan kos bekalan vaksin melebihi 3 bilion ringgit. China mengharamkan kemasukan individu dari Perancis dan beberapa negara lain sebagai langkah terbaru bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Virus itu mula dikesan di negara itu pada akhir tahun lalu, tetapi penularan berjaya dikawal selepas pihak berkuasa menguatkuasakan kawalan pergerakan dan saringan kesihatan yang ketat di sempadan. Pada Mac, negara itu menutup sempadannya kepada semua warga asing, tetapi perintah berkenaan dilonggarkan secara berperingkat-peringkat beberapa bulan selepas itu. Bagaimanapun, kedutaan China di beberapa negara termasuk Britain, Belgium, India dan Filipina kini memutuskan untuk tidak membenarkan secara sementara kemasukan warga bukan China. Perancis turut dimasukkan ke dalam senarai berkenaan baru-baru ini. Selain itu, arahan sama turut dikeluarkan oleh kedutaan China di Rusia, Itali dan Habsyah. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Sepasang suami isteri dari Stourbridge, Britain menzahirkan perasaan syukur dan bertuah kerana menemui koleksi permainan yang bernilai £400,000 yang bersamaan kira-kira 2.17 juta ringgit. Menurut pasangan itu, mereka menjumpai koleksi tersebut dalam beg jiran mereka yang telah meninggal dunia. Mereka pada mulanya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan patung dan kapal angkasa milik jiran yang menggumpulnya sejak beberapa dekad. Berikutan itu, anak lelaki pasangan terbabit memanggil seorang pelelong, Chris Aston dari Aston Auctioneers, yang menemui harta karun Star Wars itu termasuk aksesori yang masih berbungkus dengan baik. Antara yang ditemui termasuklah mainan palitoi Jawa yang juga masih dalam bungkusan asalnya dan dikatakan hanya terdapat 10 set saja di seluruh dunia bernilai £27,280 bersamaan kira-kira RM148,255 Malaysia termasuk upah lelongan. Menarik 10.